Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita sambung lagi ke pelajaran PKP. Mata pelajaran akidah bagi tahun 1. Akidah tahun 1. Kalau kamu tahun lain, cari video semula, scroll semula video kat YouTube tu, ataupun kalau tak jumpa, tunggulah nanti video baru. Okey, tanpa membuang masa, kita terus kepada pelajaran kita hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk Islam dan Sains. Islam dan Sains, buku teks Islam dan Sains, buku teks akidah kamu, muka surat 34 sampai 38. Buka muka surat 34 buku teks. Okey, dalam slide ni Muallim akan cerita benda yang sama je, dan benda yang sama yang dalam buku teks kamu. Cuma dalam slide ni Muallim ringkaskan sikitlah. Senang Muallim nak cerita. Tapi benda-benda ni pun semua ada dalam buku teks lah. Kalau kamu nak tengok buku teks, lagi bagus kamu tengok buku teks. Sambil dengan Muallim cerita, kamu tengok buku teks. Atau kamu nak tengok je slide ni pun tak apa. Pun boleh. Okey. Muallim letak muka Muallim kat atas ni supaya kamu boleh nampak lah. Boleh? Kecil je muka Muallim sebab kita nak tengok slide. Okey, kita terus tanpa membuang masa, kita terus kepada slide. Slide yang ni, tajuk Islam dan Sains ni adalah tajuk baru. Kita baru masuk tajuk ni. Tajuk yang sebelum ni kita dah belajar pasal kalimah syahadah. Macam mana dia kalimah syahadah, apa dia kandungan isi kalimah syahadah, apa perakuan ikrar kita bahawa Allah itu Ahad, iaitu Esa. Apa pengakuan kita tentang Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Bila kita ucap kalimah syahadah di dalam solat, di dalam azan dan sebagainya. Jadi tajuk yang ni, Islam dan Sains dalam kurungan alam, menceritakan alam dikaitkan dengan sains dan juga dikaitkan dengan Allah sebagai Tuhan yang mencipta sekalian alam. Ni dalam tajuk ni. Okey. Bismillah. Kita tengok Islam dan Sains. Mula-mula kita tengok pengertian. Muka surat 34, pengertian alam. Alam dia ada dua maksud dekat sini. Satu dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa, alam bermaksud petunjuk. Alam ni asal dia dalam bahasa Arab, alam. Dan bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia pun sebut alam. Diambil daripada perkataan bahasa Arab, alamun. Alamun asal dia daripada perkataan ilmu. Jadi ilmu ni, alam ni, maksud dia adalah petunjuk ataupun tanda yang kita boleh tahu. Itu maksud dia alam. Alam ni petunjuk ataupun bukti pun boleh. Itu dari segi bahasa, perkataan alam tu. Dari segi istilah, alam ni adalah bermaksud yang kedua, sama je dalam buku teks kamu, jangan risau. Dari segi istilah ialah alam ini bermaksud makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi. Satu, dari segi istilah, alam ni yang kita nampak. Mudah bahasanya, nak mudah faham, alam ni semua benda yang kita nampak ni kita panggil alam. Alam. Dan alam ni ada banyak-banyak jenis juga. Kita ada alam dunia yang macam sekarang ni. Kita berada di dunia. Ada selepas alam dunia ni selepas mati kita panggil alam barzah. Selepas alam barzah dia ada lagi alam akhirat. Lepas tu nanti ada lagi nama dia alam. Sama macam sekarang ni.
Selepas ni kita ada alam yang lain. Alam yang lain macam tu. Alam ni banyak-banyak jenis. Alam ini adalah kalau dari segi yang ni, dari segi istilah yang kita tengah baca sekarang ni, alam ni maksudnya alam yang sekarang ni. Alam yang sekarang ni kita buka mata nampak semua tu. Itu panggil alam. Apa maksud dia? Alam ini adalah makhluk Allah yang diciptakan yang duduknya berada di antara langit dan bumi. Itu adalah alam. Semua benda. Jadi apa yang ada di antara langit dan bumi ni macam-macam benda dia. Macam-macam benda yang kamu nampak. Jadi alam ni dia merangkumi hampir ke semua benda. Kita boleh sebut manusia. Alam, contoh-contoh alam. Merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, pergi matahari, bintang, cakrawala, planet dan sebagainya. Itu adalah alam. Alam ini bersifat sementara iaitu fana. Fana ini maksud dia sementara ataupun binasa ataupun kita cakap fanaun. Fanaun. Fanaun ni maksudnya sementara ataupun binasa ataupun sampai satu masa nanti dia akan musnah, dia akan hilang, dia akan mati. Itu adalah sifat alam. Dan semua makhluk bersifat dengan fana kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Allah itu kekal, tidak ada kepengakhiran. Macam tu. Okey, alam merangkumi manusia, haiwan, binatang, matahari dan serta planet. Ini ringkasannya. Jadi yang sama dalam buku teks sama. Okey, lepas tu kita tengok muka surat sebelah, kita ada alam ini terbahagi kepada dua jenis. Alam ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama alam nyata yang kita boleh nampak, kita panggil musyahadah. Musyahadah. Iaitu alam yang kita boleh nampak dengan mata, kita boleh nampak dengan panca indera, kita boleh dengar dengan telinga, kita boleh rasa dengan tangan, pegang dengan tangan. Itu alam yang nyata. Yang kedua kita ada alam ghaib. Yang ghaib ni yang tidak boleh nampak dengan mata. Ada satu, kita ada dua. Yang kedua alam ghaib. Atau bahasa Melayu disebut alam ghaib. Ghaib ni maksudnya tak nampak dengan mata. Okay, kita tengok satu persatu. Alam nyata. Alam nyata ialah alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar. Alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kasar mata ni. Mata kamu ni. Mata kasar. Dia bukan kasar ke apa, tapi sebab dia mata kasar, memang panggil nama mata kasar. Alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar sama ada di muka bumi, atas muka bumi, kamu keluar rumah nampak atas sana ni burung terbang itu yang ada di atas muka bumi, juga di langit seperti gunung ganang, bintang-bintang dan matahari. Itu alam musyahadah. Yang kedua alam ghaib. Kita tengok alam ghaib. Alam ghaib ialah lawan kepada alam musyahadah. Yang alam musyahadah, alam nyata yang boleh dilihat dengan mata kasar. Manakala alam ghaib yang tidak boleh, alam yang tidak boleh ditanggapi oleh akal dan panca indera manusia. Tidak boleh dilihat dengan mata, tak boleh difikir di dalam akal macam mana keadaan dia, tetapi dapat difahami dan diyakini dengan keimanan yang sebenar kepada Allah seperti syurga dan neraka, malaikat dan jin. Contoh syurga dan neraka. Kita tak pernah nampak syurga tu macam mana, tapi kita dengan iman yang kita ada, kita yakin adanya syurga. Selepas mati, selepas dihisap semua, adanya syurga, adanya neraka, adanya sirat, adanya mahsyar. Itu semua perkara-perkara ataupun ghaib, alam yang ghaib yang tak boleh kita nampak dengan mata, tapi kita yakin. Kita yakin dia benda tu ada. Malaikat dan jin. Kita tak nampak malaikat dan jin, tapi kita tahu, kita yakin. Benda tu ada. Okey.
Seterusnya, selepas dua jenis-jenis alam ini, alam terbagi kepada dua jenis, alam nyata dan juga alam ghaib, kita tengok dalil nakli yang menceritakan tentang alam. Dalil nakli firman Allah Subhanahu Wa Taala, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Baqarah juzuk kedua ayat 117. Maksudnya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila ia berkehendak sesuatu, maka hanya berfirman kepada sesuatu perkara, sesuatu benda itu, jadilah engkau. Kun, jadilah engkau. Lalu perkara itu akan jadi benda itu terus akan jadi fayakun. Kemudian kita tengok ciri-ciri alam. Ciri-ciri alam, kita ada tiga ciri-ciri alam. Yang pertama, Allah menjadikan siang untuk manusia bekerja dan malam untuk manusia berehat. Maksudnya kita ada siang, kita ada malam. Allah bukan sengaja menjadikan siang ataupun malam tu tanpa sebab. Mesti ada sebab. Yang paling biasa kita tahu, yang biasa kita faham, manusia waktu siang ni untuk manusia bekerja, untuk dia bergerak, mencari makan, buat ibadah dan sebagainya. Malam pula untuk berehat, untuk tidur. Sebab tu kita tidur waktu malam. Jangan tidur waktu siang. Siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Ada siang dan malam. Ini adalah juga terdapat dalam ayat Al-Quran, menceritakan siang ni memang waktu untuk manusia, untuk kita ni bekerja, untuk kamu belajar, kamu datang sekolah waktu siang. Malam untuk kamu pun berehat, kamu tidur. Apa jadi kalau kamu ataupun kita tak tidur malam, kita tidur siang? Sehari mungkin boleh, 2 hari mungkin boleh. Tapi kalau lama, sebulan kamu tak tidur malam, tidur siang, lama-lama dia jadi otak pun dia jadi terbalik. Dia jadi wal-i'azubillah, boleh jadi mengganggu, menjejaskan kesihatan. Boleh sampai jadi gila. Kalau kita selalu sangat tak tidur malam, tidur siang. Bekerja malam, tidur siang. Tak boleh macam tu. Malam kamu datang sekolah, belajar. Siang tidur, sepanjang siang semua tidur. Tak boleh macam tu. Yang kedua, kejadian manusia adalah daripada tanah. Diciptakan manusia ini daripada tanah, malaikat daripada cahaya dan jin daripada api. Yang ketiga, mencipta makhluk. Allah juga mencipta makhluk ini untuk dalam bentuk berpasang-pasangan, seperti lelaki dan perempuan, untuk saling di antara lelaki dan perempuan itu saling membantu, tolong menolong dan sebagainya. Itu sahaja. Itu sahaja untuk tajuk sains dan Islam, Islam dan sains dalam kurungan alam. Sekian, terima kasih. Jadi untuk kerja sekolah kamu, Mu'alim nak tinggalkan kamu terus kerja sekolah. Tak perlu pun kena cakap dalam video kerja sekolah. Nak cakap pun boleh. Ni buku ni, buku celik praktis. Apa yang ada dalam slide ni, apa yang ada dalam video ni, Mu'alim dah cerita. Kamu boleh buat muka surat 22, 23, 24 dan juga 25. 22, 23, 24, 25. Itu kamu punya latihan lah. Kamu punya nota kerja sekolah. Okey, boleh tulis kat sini. Kerja sekolah pelik praktis muka surat 22 sampai 25. Okey. Okey, saya nampak celik praktis muka surat 22 sampai 20. Okey, kerja sekolah. Okey.
Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana sudi ikut kelas kita, kelas Muallim, walaupun dalam YouTube. Kita nak mungkin hari Jumaat nanti kita akan buat Google Meet. Okey. Aktafi bihadzal qadr. Kita tawakuf dulu kelas pada waktu ni, video ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Okey, syukran lakum.